pada minggu ini kita akan lihat cara untuk mengenal pasti anu dan bagaimana membuat pengiraan melibatkan anu dalam penambahan dan penolakan. Okey, jom kita lihat. Pada akhir PDPR, kamu akan dapat menyelesaikan ayat matematik yang melibatkan anu dalam penambahan dan penolakan. Suka cikgu ingatkan supaya kamu semua terus melayari 2 minit congak yang ada di YouTube. Okay? Ini untuk melatih congak dalam sipil terutamanya. Baik, kita ingat semula maksud songsangan. Songsangan adalah terbalik daripada ayat matematik operasi tambah. Dia akan songsang jika kita lakukan dalam menggunakan operasi tolak. Okay, kalau kita lihat, tolak adalah songsangan bagi tambah. Begitu juga tambah adalah songsangan bagi tolak. Anu dalam penambahan. Anu bermaksud kuantiti yang tidak diketahui ataupun unknown. Memang kita tak tahu. So, apa yang kita tidak tahu dalam situasi atau petikan atau penyataan, itu namanya anu. Okay. Baik, cuba kita lihat contoh. Apa kata murid lelaki ni? Semalam saya baca 9 halaman buku cerita. Hari ini saya baca sebilangan halaman lagi. Saya sudah baca 20 halaman semuanya. Okay. Jadi, rakan yang perempuan tu bagi tahu sebilangan halaman yang kamu baca hari ini disebut sebagai anu. Kenapa anu? Sebab kita tak tahu berapa yang murid lelaki tu baca pada hari ini. Itu. Tapi bila kita kira, kita tahulah. Cuma dalam penyataannya, perkara yang kita tidak tahu adalah bilangan halaman yang dibaca pada hari ini. Sebab itu, bilangan halaman yang dibaca pada hari ini itu disebut sebagai anu. Okay. Macam mana kita nak tulis dalam ayat matematik? Okay, kita tahu jumlah halaman yang dibaca dan kita tahu berapa halaman yang dibaca semalam. Jadi ayat matematiknya ialah 9 tambah berapa. Berapa di sini merujuk kepada halaman yang dibaca pada hari ini sama dengan 20. Jadi yang kita tak tahu adalah halaman yang dibaca pada hari ini, itu adalah anu. Anu boleh ditulis menggunakan simbol, menggunakan apa saja kotak. Yang penting dia bukan digit, dia adalah simbol saja. Dia tempat kosong pun boleh, tanda soal pun boleh, bentuk pun boleh, apa sahaja. Yang penting kita tahu simbol itu mewakili anu. Okey. Apa kata murid perempuan kat bawah ni? Dia kata, bolehkah saya tulis seperti ini? 9 tambah bintang sama dengan 20. Ya, boleh. Sebab bintang ini adalah anu. Bilangan kek di dalam kotak terbuka tidak diketahui. Bilangan kek di dalam kotak tertutup ialah 70 biji. Jumlah kek ialah 150 biji. Kita tahu jumlah kek bermaksud jumlah kek dalam kotak tertutup tambah dengan kotak terbuka sama dengan 150. Tapi kita tahu bilangan kek dalam kotak tertutup sahaja 70. Ini bermaksud kuantiti kek yang tidak diketahui di dalam kotak yang terbuka ini ialah anu. Okey. Jadi anu merujuk apa saja perkara yang kita tidak ketahui di dalam penyataan. Alright. Baik, kita lihat pula anu dalam penolakan. Ibu, saya telah mengumpul 50 keping stem pelbagai negara. Berilah beberapa keping stem itu kepada adik. Adik, ambillah beberapa keping stem ini. Abang ada lagi 42 keping stem. Jadi, apa yang kita tak ketahui? Yang pertama, jumlah stem yang dikumpul oleh murid lelaki ni kita tahu 50 keping. Kemudian, dia beri beberapa keping kepada adiknya, beberapa keping stem. Dan akhirnya dia tinggal
42 keping stem. Jadi anu di sini ialah beberapa keping stem yang diberikan kepada adiknya. Yang tu kita tak tahu. Apa ayat matematiknya? Ayat matematiknya ialah 50 tolak. Kenapa tolak? Sebab dia beri pada adiknya. Tapi tolak berapa? Tak tahu. Tolak anu sama dengan baki stem yang ada ialah 42. Yang tu kita tahu. Okey, jadi ayat matematik ditulis sebagai 50 tolak anu, sebab kita tak tahu berapa yang dia beri kepada adiknya, sama dengan bakinya 42. Okey. Sekumpulan itik berenang di dalam kolam. 7 ekor daripadanya telah naik ke tebing. 10 ekor lagi masih berenang di dalam kolam. Jadi yang kita ketahui bilangan itik yang naik ke tebing dan bilangan itik yang masih berenang di dalam kolam. Jadi yang kita tak tahu ialah jumlah kesemua itik. Ayat matematiknya ialah sekumpulan itik, anu ni ialah sekumpulan itik berenang di dalam kolam. Sebab kita tak tahu berapa jumlah itik yang berenang di dalam kolam. Jadi anunya di depan tolak 7. Kenapa tolak 7? Kerana 7 ekor dah naik ke atas tebing. Jadi baki yang masih berenang ialah 10. Jadi anunya ialah anunya ialah bilangan itik yang berenang di dalam kolam kesemuanya. Baik, jadi kita dah mengetahui apa maksud anu, dan kita lihat contoh yang terakhir. Beza antara bilangan tin susu cair dengan tin susu pekat ialah 192. Beza. Perbezaan. Jadi susu cair tolak susu pekat sama dengan 192. Ini adalah anu. Yang manakah ayat matematik yang betul? Bincangkan. Yang mana kita tak tahu? Maklumat yang kita tak tahu ialah berapakah bilangan susu cair, dan kita tak tahu berapakah bilangan susu pekat. Yang kita tahu perbezaannya ialah 192. Jadi ayat matematik yang betul adalah yang berwarna pink. Kita tak tahu anu bilangan susu cair dan kita tak tahu bilangan susu pekat. Cuma yang kita tahu ialah perbezaannya. Okey. Di sini ada beberapa contoh penyataan. Cuba kamu kenal pasti anu dan kemudian tulis ayat matematiknya. Bagaimana membuat pengiraan melibatkan anu? Baik, kita lihat contoh yang pertama. Soalannya, berapa tambah 13,540 sama dengan 65,214. Jadi, yang pertama, kita kena buat analogi. Analogi ni maksud apa? Analogi ni cuba kita fikirkan ayat matematik yang sama tetapi nombornya kecil. Kita gantikan. Analogi ni untuk kita bayangkan benda yang sama ataupun ayat matematik yang sama tapi nilainya lebih kecil supaya kita boleh congak. Kalau kita lihat contoh, berapa tambah 2 sama dengan 5? Berapa bila kita tambah 2 sama dengan 5? Kita boleh congak. Kita dapati anunya ialah 3. So sekarang apa yang penting ialah macam mana kita dapat 3. Nak dapat 3, 5 tolak 2 sama dengan 3. Ataupun nombor belakang tolak nombor kat tengah-tengah ni sama dengan anu kat depan. Itu caranya, kaedah. Jadi kaedah yang sama kita bawa kepada ayat matematik yang ada pada soalan. Jadi untuk dapatkan anu dalam soalan matematik ni, ayat matematik, caranya ialah nombor belakang 65,214 tolak nombor tengah 13,540.
Okey. Jadi analogi tu gunanya untuk kita tahu caranya. Okey, kita lihat contoh 2. 40,357 tambah anu sama dengan 77,910. Jadi kita nak tahu cara macam mana nak dapat jawapan anu ni. Kita buat analogi. Cuba kita bayangkan 2 tambah berapa sama dengan 5. Okay, kita boleh tahu 2 mesti tambah 3. Jadi anu di sini 3. Kita kena fikir macam mana dapat 3. Nak dapat 3, nombor belakang tolak nombor depan. 5 tolak 2. Itu kaedahnya. Jadi kita gunakan kaedah yang sama untuk dapatkan anu di tengah. Kita tolaklah nombor di belakang 77,910 tolak dengan nombor depan 40,357. Dapatlah jawapannya 37,553. Okay. So kita kena faham macam mana nak kira melibatkan anu. Okay. Baik, contoh 3. 40,357 tambah anu tambah 21,956 sama dengan 77,910. Baik. Macam mana kita nak dapatkan anu kat tengah-tengah ni? Okey. So, secara analogi, cuba kita tukar kepada nombor yang lebih kecil. 2 tambah berapa? Lepas dapat jawapan tu, tambah 6 sama dengan 9. Jadi kita kena tahu 2 berapa tambah 6 sama dengan 9. 3 tambah 6 sama dengan 9. Macam mana nak dapat 3? 2 tambah 1. Okey, 2 tambah 1 dapat 3. 3 tambah 6 sama dengan 9. Okey. Jadi caranya, untuk cara yang pertama, kita boleh tolakkan nombor belakang, tolak nombor tengah, tolak nombor depan sama dengan 1. Okey, ni salah ni, bukan 10, 9 ya. 9 tolak 6 tolak 2 sama dengan 1. Okey. Cara yang kedua, kita boleh tambah dulu nombor depan tambah nombor tengah. Dah dapat jawapan nanti, ambil nombor belakang, tolak dengan hasil tambah. Jadi mula-mula kita tambah 2 tambah 6 sama dengan 8. Kemudian kita ambil jawapan di belakang, tolak dengan hasil tambah tadi. 9 tolak 8 sama dengan 1. Okey. Jadi dalam bentuk lazim, ini adalah kaedah untuk mendapatkan jawapan bagi anu. Okay. Jadi bila kita dah tahu cara yang pertama, nombor belakang tolak nombor tengah tolak nombor depan, kita akan dapat 15,597. Kalau kita nak guna cara 2, kita nak tambah dulu nombor depan tambah dengan nombor tengah, kita boleh tambah dulu nombor depan tambah dengan nombor tengah. Okey, kita tambah dulu. Kita dapat 62,313. Kemudian apa kita perlu buat? Nombor belakang tolak hasil tambah. Jadi nombor belakang 77,900 tolak hasil tambahnya. Okey, hasil tambah iaitu 62,313 dan dapatlah jawapan yang sama iaitu 15,597. Okey, contoh 4. Anu melibatkan penolakan. Okey. 90,357 tolak berapa sama dengan 27,910. Secara analoginya, cuba kita fikir 5 tolak berapa sama dengan 3. Macam mana nak tahu 5 tolak berapa? Kalau kita congak, kita tahu 5 tolak 2 sama dengan 3. Macam mana dapat 2? Okey, macam mana kita tahu anunya 2? Jadi kita kena 5 nombor depan tolak nombor belakang, dapatlah anu. Okey, anunya 2. Maka kita gunakan kaedah yang sama, bawa kaedah cara ni dalam ayat matematik ni, soalan kita untuk dapatkan jawapan anu. Nak tahu anu sama dengan nombor depan tolak nombor belakang. Okey. Okey,
contoh yang terakhir, berapa tolak 45,716 sama dengan 10,038? Macam mana nak tahu jawapan untuk anu ni? Apa caranya? Okey. Nak tahu, kita tukar kepada digit yang lebih kecil. Berapa tolak 3 sama dengan 2? Berapa? Tak tahu. Bila tolak 3 tinggal 2, berapa? So jawapannya ialah 5. Macam mana tahu 5? 5 tolak 3 sama dengan 2. Yang kita perlu tahu, macam mana dapat 5? Nak dapat 5, 2 tambah 3. Nombor belakang tambah nombor tengah. Okey. Bila begitu, nombor belakang tambah nombor tengah, cara yang sama kita guna pakai di dalam ayat matematik ni. Anu sama dengan nombor belakang tambah nombor tengah, dapatlah jawapan. Okey, itu saja pelajaran kita untuk kali ini. Semoga anda semua faham. Okey.